ketika ini Presiden Antarabangsa The New World Order All heard by now that I'm actually unvaccinated, and the person standing next to me is the Grand Master of the Freemason Lodge of the World. the claim has into the World Trade Center in New York. Bob Lazar, Area 51 and flying saucers, he gets fired from his job. You can see these flying saucers flying around Area 51. And he says these are not being piloted by aliens, these are being piloted by human beings, but that these are real devices, these things are real. Faktor-faktor bagi membentuk pola pentadbiran dunia. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati. Di Malaysia, etika dalam kewartawanan adalah sangat ditekankan dalam penyampaian berita bagi mendukung prinsip-prinsip rukun negara dan cita-cita nasional. Antara prinsip-prinsip tersebut adalah: pertama, menyedari bahawa kewartawanan yang amanah adalah satu aset kepada negara. Kedua, menyedari peranannya untuk memberi sumbangan kepada proses membina negara. Dan yang ketiga, menyedari peribahaya komunisme, perkauman dan ketaksuban agama kepada kestabilan dan keselamatan negara. Di samping itu, para penyampai atau penyebar berita mestilah beretika sebelum mewartakan berita kepada orang lain. Terdapat beberapa etika yang perlu dipatuhi, antaranya: pertama, tidak menceburkan diri terhadap perkara yang tidak diketahui. Yang kedua, tidak menyampaikan akhbar yang terdapat unsur fitnah dan kekeliruan. Dan yang ketiga, mencegah daripada melakukan sindiran dan penghinaan terhadap individu atau komuniti lain. Oleh itu, etika dan penyampaian berita saling berkait rapat bagi memastikan berita yang disampaikan adalah dengan cara yang jujur dan berintegriti. Ia penting bagi mengekalkan kredibiliti jurnalisme dalam masyarakat. Ia adalah data yang telah diolah dan memiliki makna dan memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang satu hal atau situasi. Penyebaran informasi telah mengalami evolusi signifikan sejak zaman prasejarah. Awalnya tidak dari isi lisan dan simbol visual, dengan evolusi peradaban sistem tulisan seperti hieroglif dan aksara kalifah muncul. Evolusi cetak pada abad ke-15 meningkatkan produksi massal buku dan mengubah akses informasi. Kemudian era media cetak, radio dan televisyen membawa informasi ke seluruh dunia. Puncaknya adalah era digital di mana internet dan media sosial menyebarkan informasi secara instan dan global. Sekarang teknologi AI membentuk cara baru menyebarkan informasi, mencerminkan adaptasi manusia terhadap kemajuan teknologi. 20 Mac lalu, genaplah 20 tahun penaklukan Amerika Syarikat dan sekutunya ke atas Iraq di bawah pimpinan George W. Bush. Beliau telah menjadi Presiden Amerika selama 8 tahun. Beliau memberi alasan yang Iraq memiliki senjata pemusnah dan hubungan Saddam Hussein dengan Al-Qaeda. Kedua-dua alasan ini terbukti palsu, terutamanya berkaitan senjata pemusnah apabila tiada satu pun senjata tersebut dijumpai oleh International Atomic Energy Agency, satu badan yang ditubuhkan oleh PBB. Akhbar The Guardian pada 7 Oktober 2004 telah melaporkan bahawa sepanjang 2 tahun pencarian yang melibatkan lebih 1,625 anggota agensi di bawah PBB dan Kerajaan Amerika Syarikat yang menelan belanja sebanyak 1 bilion USD berakhir dengan jelas menyatakan bahawa tidak terdapat bukti kukuh Iraq di bawah pimpinan Saddam Hussein mempunyai senjata pemusnah. Oleh itu, Amerika Syarikat, Britain dan sekutunya tanpa mandat Majlis Kehormatan PBB bertindak secara literal telah menyerang Iraq. Peperangan ini telah mengobarkan lebih setengah juta rakyat Iraq dan ramai yang menjadi pelarian perang. Banyak kerosakan telah terjadi di kebanyakan daerah yang menerima kesan teror akibat peperangan, seperti tidak mampu bangkit sama sekali sehingga tidak mempunyai keperluan asas yang cukup. Barat serta anak emasnya rejim Zionis Israel sudah tentu tidak mahu melepaskan Iraq kerana pelan awal peluasan kuasa rejim Zionis Israel di Asia Barat iaitu The Greater Israel. Seterusnya, kami akan menayangkan sedikit video mengenai penipuan George W. Bush terhadap perang Amerika-Iraq. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. I remember the fact that he has invaded 2 countries before. I know for a fact that he's poisoned his own people. He doesn't believe in the worth of each individual. He doesn't believe in public dissent.
Not washing our hands of what happened in the past. That is a separate. You killed a million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now urging another Iraq war. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. I want to tell you, they lied. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. Jadi berdasarkan berita perang Amerika-Iraq ini, kita dapat lihat yang Presiden George W. Bush tidak mematuhi etika dalam penyebaran berita dengan telah membuat 3 pembohongan besar, iaitu mendakwa Iraq mempunyai senjata WMD dan hubungan Saddam Hussein dengan Al-Qaeda. Bukan setakat itu, beliau juga telah meneruskan siri pembohongannya dengan mendakwa Al-Qaeda yang menyerang WTC pada 11 September. Beliau mendakwa yang pesawat yang telah melanggar WTC itu dilakukan oleh ahli Al-Qaeda. Di sini kita dapat melihat yang tanpa mengaplikasikan etika dalam penyebaran berita mampu meragut keselamatan masyarakat. Secara kesimpulannya, kesan daripada penyebaran berita palsu telah menyebabkan pecah belah antara masyarakat dan juga telah menyebabkan kemusnahan. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, dinyatakan oleh The Guardian pada 7 Oktober 2004 apabila anggota agensi di bawah PBB dan Amerika Syarikat tiada bukti kukuh bahawa Iraq di bawah kepimpinan Saddam Hussein mempunyai senjata pemusnah, iaitu secara ringkasnya adalah WMD, Weapon Mass of Destruction. So, kesimpulan ini menunjukkan bahawa maklumat awal yang telah digunakan sebagai asas untuk menyerang Iraq terbukti tidak betul, dan tindakan unliteral oleh Amerika Syarikat, United Kingdom tanpa mandat PBB telah dianggap sebagai contoh penyebaran berita palsu yang boleh mempengaruhi keputusan politik dan juga tindakan ketenteraan. Berita atau sebarang maklumat yang diterima seharusnya diteliti dan dipastikan terlebih dahulu kebenarannya dan juga ketetapan informasi bagi mengelakkan sebarang agenda ataupun perkara yang tidak baik berlaku seperti fitnah, menipu dan memburukkan seseorang yang lain berlandaskan hawa nafsu dan juga sifat kebencian. Jadi berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 6, dan dimaksud iaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.